David Nessa menyatakan bahawa kedua-dua gadis ni merupakan antara kawan baik anak perempuannya. Malah Eddie ni siap tolong keluarga dia untuk edar risalah kehilangan Nessa. Okey, hari ini kita akan menceritakan tentang Skylar Anita Nessa. Itu seorang gadis remaja Amerika Syarikat yang hilang daripada rumahnya dekat Star City, West Virginia sekitar tengah malam 6 Julai 2012 dan mayat Nessa ni ditemui pada 16 Januari 2013 di Perbandaran Wayne, Greene County, Pennsylvania. Dan Nessa ni dibunuh oleh dua kawan baik sekolah menengahnya iaitu Sheila Eddy dan juga Rachel Shaw. Latar belakang sedikit tentang mangsa. Mangsa dikenali sebagai Skylar Anita Nessa yang lahir pada 10 Februari 1996 dan ia merupakan anak tunggal kepada pasangan Mary dan David Nessa. Dan masa ni, Mary Nessa ni bekerja sebagai pembantu pentadbiran di makmal jantung, manakala ayah si Nessa iaitu David Nessa ni pula bekerja sebagai pekerja Walmart. Dan Skylar adalah seorang pelajar di sebuah sekolah tinggi universiti yang mana Nessa ni bercita-cita nak sangat jadi peguam pembelaan jenayah dan dia bekerja di Wendy's bersama dengan dua kawan rapat dia. Pelaku yang menyebabkan kematian Nessa dikenali sebagai Sheila Ray Eddy yang lahir pada 28 September 1995 di Blacksville, Virginia Barat, merupakan anak tunggal kepada Tara Childinan dan juga Greg Eddy. Manakala Rachel Shaw pula lahir pada 10 Jun 1996 dan dibesarkan di Morgantown dan anak perempuan tunggal kepada pasangan Rusty dan juga Patricia Shaw. Dan kedua-dua pelaku ini bersekolah di sekolah menengah universiti yang bersama-sama dengan mangsa. Pada 5 Julai 2012, Nessa ni kembali ke Pangsapuri Star City, West Virginia milik keluarganya selepas dia bekerja shift dekat Wendy's. So nak dijadikan cerita, CCTV Pangsapuri Nessa ni menunjukkan Nessa ni dia meninggalkan apartmen melalui tingkap bilik tidur pada jam 12.30 malam 6 Julai. So pada malam pembunuhan, Shaw dan Eddy ni menjemput Nessa untuk menyelinap keluar bersama-sama dengan mereka. Dan Nessa ni dia terasa macam teragak-agak nak keluar. So selepas beberapa kali ditelefon, di message yang dibuat oleh kedua-dua gadis tu kepada Nessa, so Nessa ni pun ubah fikiran. Shaw dan Eddy ni telah merancang pembunuhan Nessa ni selama berbulan-bulan dan mereka ni menjadikan rumah Eddy ni sebagai rumah untuk melakukan jenayah diorang ni terhadap Nessa. So dengan membawa pisau dapur, tuala kertas, peluntur, kain pembersih dan alat-alat lain ni, mereka ni juga sembunyikan pisau dalam hoodie mereka. So kira-kira jam 12.30 malam, Nessa ni dipanjat keluar dari tingkap bilik tidur dia dan menyeberangi jalan dan masuk ke dalam tempat duduk belakang kereta milik Eddy iaitu sebuah kereta sedan berpintu 4. Dan ketiga-tiga gadis ni menuju ke barat laut dari Star City ke arah Blacksville melalui laluan 19 AS dan pelaku telah merancang untuk melalui di sepanjang WV laluan 7. Tetapi mereka ni berpatah balik selepas ternampak sebuah kereta polis. Mereka akhirnya sampai ke satu lokasi tepat di seberang sempadan negeri Pennsylvania di mana tempat ni ketiga-tiga gadis ni pernah menghisap ganja. So apabila mereka ketiga-tiga ni keluar dari kenderaan, pelaku ni memberitahu Nessa yang mereka ni sebenarnya terlupa untuk membawa pemetik api. Nessa menawarkan diri dia untuk kembali ke kenderaan untuk ambil pemetik api dia sendiri. So lepas Nessa ni berpaling ke belakang, Shaw dengan Eddy ni dengan isyarat yang diorang sama-sama persetujui, macam 1, 2, 3, jom kita tekam dia, macam tu. Kemudian diorang ni mula tikam Nessa. So mangsa ni cuba untuk berlari tetapi hanya mampu berlari beberapa kaki lah sebelum Shaw ni memukul dia ke tanah dan meneruskan serangan sehingga Nessa ni berjaya merebut pisau Shaw daripada Shaw. Dalam cubaan untuk pertahankan diri, Nessa ni sempat potong buku lali Shaw. Eddy terus menikam Nessa sehingga dia senyap. Shaw dan Eddy ni cuba untuk menanam mayat Nessa, mengheret Nessa ke tepi jalan. Tapi tanah dekat situ terlampau keras dan berbatu untuk mereka ni nak gali lubang. So mereka berniat nak buat sedemikian tapi disebabkan dengan tu mereka ni terpaksalah tutup badan Nessa ni dengan batu dan dahan-dahan yang ada dekat situ. So mereka ni lah kembali ke kereta untuk bersihkan diri dan lepas tu tinggalkan tempat kejadian. Nessa pada mula-mulanya
dianggap oleh pihak berkuasa sebagai pelarian dan amaran Amber tak segera dikeluarkan berkaitan dengan kehilangan si Nessa. So maklumat awal menunjukkan bahawa Nessa ni telah dilihat di North Carolina, tetapi Jabatan Polis Star City ni menuturkan bahawa orang yang dikesan itu bukannya Nessa. So ibu bapa Nessa ni telah wawarkanlah tentang kehilangan anak perempuan mereka ni dekat wilayah Monongalia County, dan polis menentukan bahawa sedan iaitu kereta terakhir di mana Nessa ni kali terakhir dilihat adalah milik Eddie dan Eddie ditemu buat. So Eddie mengaku menjemput Nessa, tetapi dia memberitahu polis bahawa dia ni telah hantar Nessa sejam kemudian. So FBI dengan polis negeri Virginia Barat yang menyertai pencarian Nessa ni 10 September 2012 ni dan mula menemubual rakan-rakan sekolah Nessa. So, pemecahan kes ni berlaku apabila Shove mengaku berkomplot dengan Eddie untuk membunuh Nessa. Atas alasan Shove berikan untuk pembunuhan ni adalah mereka tak menyukai Nessa dan tak nak kawan dengan Nessa lagi. So, David Nessa menyatakan bahawa kedua-dua gadis ni merupakan antara kawan baik anak perempuannya. Malah Eddie ni siap tolong keluarga dia untuk edar risalah kehilangan Nessa. So selepas pengakuan, Shove memberitahu penyiasat tempat mana diorang sembunyikan mayat Nessa. Pada 13 Mac 2013, Peguam S. William mengeluarkan kenyataan akhbar yang menyatakan bahawa mayat yang ditemui di Winner Township, Greene County, Pennsylvania pada 16 Januari 2013 ni telah dikenal pasti sebagai mayat Nessa. Dan mayat Nessa ni ditemui kurang 48 km dari rumah dia, dan pada 1 Mei 2013, Shove ni mengaku bersalah atas pembunuhan Nessa. Transkrip mahkamah menunjukkan bahawa ada pelajar lain yang mendengar perbualan antara Shove dan juga Eddie tentang rancangan pembunuhan, tetapi diorang ni tak laporkan langsung kepada pihak polis kerana diorang anggap Shove dengan Eddie ni bergurau. Tetapi menurut pengakuan Shove, dia mengaku bersalah membunuh berniat jahat sengaja menyebabkan kematian Skylar Nessa dengan menikam dan menyebabkan kecederaan maut. Dalam perjanjian rayuan itu, Hakim Negeri Virginia Barat syorkan hukuman penjara 20 tahun, tapi keluarga Shove ni mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka atas tindakan Shove melalui peguam diorang. Tarikh perbicaraan pada asalnya ditetapkan pada 28 Januari 2014, tapi Eddie ni mengaku bersalah atas pembunuhan peringkat pertama. Dia tidak menyatakan penyesalan tetapi dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan belas kasihan di bawah Undang-Undang West Virginia, dan berikutan dengan pengakuan bersalahnya pada 1 Mei 2013, pada 25 Februari 2014, Shove menerima hukuman penjara 30 tahun. Kedua-dua wanita ni sebenarnya telah ditempatkan di sebuah pusat di Mason County. Jadi itu sahaja untuk kisah Nessa. Itu seorang gadis yang telah dibunuh oleh dua kawan baiknya sendiri atas alasan kerana mereka ni tak suka akan Nessa. So itu sahaja untuk video kali ni. Tapi sebelum tu, video kali ni dia macam lain sikit. Macam sebelum ni kan format dia macam normal, macam ni format yang formal, but this one macam a bit melibatkan emoji and then tak ada subtitle. So mana-mana yang tengok tu nanti dah bertukar format, insyaAllah. Aku akan guna format ni selepas ni atas sebab-sebab tertentu. Itu sahaja untuk video kali ni. Thank you guys for watching. Jumpa korang on the next video. Bye bye.